Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Baru dengar jawapan ya. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أما بعد. Yang Ustazah hormati, terima kasih kepada pengerusi majlis. Yang Ustazah hormati Al-Fadhil Ustaz Muhammad Syafizi Ismail, pengarah Majlis Tindakan DUN MTD Batu Rakit. Yang dikasihi Puan Rohani Ramli, pengerusi NGO Persatuan Prihatin Yasmin Setiu Terengganu. Yang dikasihi Puan Wan Ramlah Wan Abdul Rahman, Timbalan Pengerusi Persatuan Prihatin Yasmin. Yang dihormati Tuan-Tuan Imam Al-Fadhil Ustaz Haji Rashid bin Ali, Al-Fadhil Ustaz Ahmad Mubarak bin Abdul Razak, Al-Fadhil Ustaz Ahmad Ailan bin Rusladdin, seluruh ahli jawatan kuasa Masjid Mengabang Talipot Terengganu, seluruh ahli jawatan kuasa NGO, urus setiap program, seterusnya hadirin, hadirat, ibu-ibu, kat tangan ibu-ibu, nenek-nenek, Masya Allah, kakak-kakak, adik-adik, anak-anak, mana anak-anak ni? Angkat tangan anak-anak. Ni adik kecil ni, tudung purple angkat tangan sayang. Ibu ayah yang dikasihi sekalian, semua yang hadir menjadi tetamu Allah dalam masjid yang begitu indah pada petang ini, kepada semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang kata siapa jawab perlahan tanda pendek umur. Boleh kita test sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nampak sangat takut mati. Allahu Akbar, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus salihat. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan segala nikmatnya tuan-puan sekalian menyempurnakan kebaikan. Bahkan petang ini kita dapat hadir bersama-sama, bersua muka, bersilaturahim ya Hajah ya. Ustaz berkenan tengok Hajah. Hajah umur berapa Hajah? 81, Masya Allah. Ada lagi yang lebih tua daripada 81, angkat tangan. Tak nak bagi hadiah ni? Ada lagi? InsyaAllah nanti nak bagi hadiah pada Hajah umur 81. Masya Allah, subhanallah. Masih boleh duduk bersila ya Hajah ya. Kena cakap Terengganu ni. Kecek Kelantan apa ke dah? Boleh lah ya, Masya Allah. Tak apa, kita cuba cakap Terengganu. Alhamdulillah sahabat-sahabat sekalian, tuan-puan, kita bertemu pada petang ini mengangkat satu tajuk yang berkait dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ustazah bila dapat tajuk tu tertanya-tanya juga, betul ke ni? Tajuknya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam model suami idaman. Jadi Ustazah fikir yang datang petang ni mesti suami-suami. Siapa sini datang dengan suami angkat tangan? Mula cari suami tu.
Tak ramah suami tu. Ya, itu kalau kira tu suami tu makna isteri 4 tu. Kalau kira nisbah tu. Siapa yang datang dengan suami petang ni tuan puan sekalian, sila angkat tangan. Oh, maknanya ada suami yang datang tidak dengan isteri. Siapa yang suami datang isteri tak bawa? Dia tak boleh dengar ustazah. Kalau dia dengar buah ni ustazah, siaplah kat rumah. Sahabat-sahabat sekalian, tolonglah panjangkan. Tolong panjangkan insya-Allah apa yang ustazah sampaikan ini kepada laki-laki dalam hidup kalian. Tolong. Boleh ke? Nak sampaikan kepada anak-anak laki-laki, puan-puan, ibu-ibu. Nak sampaikan kepada suami-suami yang kita kasihi. Nak sampaikan pada siapa? Cucu-cucu kita, hak lelaki tu. Nak sampaikan kepada mereka bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah contoh model suami idaman. Masya-Allah, tabarakallah. Ustazah baru balik tuan-puan sebenarnya daripada menunaikan umrah dan ziarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Balik Jumaat lepas. Ni kira seminggu lah. Ya, lepas tu langsunglah dengan program. Tadi pun di Jertih. Alhamdulillah dalam perjalanan dapatlah tidur sekejap. Betul tak tudung ustazah ni? Betul ya? Lupa nak tengok cermin tadi, takut orang ni rengok. Dan sebenarnya rasa kesan daripada ziarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu masih rasa lagi, masih kuat lagi. Nanti insya-Allah saya cerita sikit, ya. Cuma sebelum tu sahabat-sahabat sekalian, tak tahu kenapa tadi bila dengar selawat dan sebagainya, ia saya teringat tentang seorang laki-laki zaman hari ini yang telah mendapat anugerah laki-laki qawam peringkat negeri Kelantan tahun 2020. Seorang laki-laki yang telah mendapat anugerah laki-laki qawam peringkat negeri Kelantan, kalau tak silap ustazah tahun 2020. Yang 2020 tu kalau tak silap ya. Siapa dia tuan-puan sekalian? Beliau adalah almarhum Ustaz Muhammad Talhah yang baru saja meninggal dunia pada minggu lepas. Ustazah angkat kisah ni tuan-puan sekalian sebab dia dah menang anugerah tersebut, dan dia bukan orang lain, dia adalah suami kepada sahabat ustazah. Tuan-puan, sahabat ustazah 10 tahun lepas diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, dia sakit, kena jangkitan kuman, masuk dalam ICU, entah wallahu alam tuan-puan sekalian, langsung koma, dan beliau koma selama 10 tahun 2 bulan 10 hari. Masya Allah. Oh ya Allah, Ustaz tak reti nak fikir macam mana. Macam mana nak terbaring selama 10 tahun 2 bulan 10 hari. Ini dikira oleh adik-beradik dia. Terbaring, koma, dia pakai wire nak minum, nak masuk makanan. Dijaga oleh suami dia, Ustaz Talhah. Sehari mandi 2 kali. Siapa sini suami mandikan kat tangan? Tak koma lah tu, ya. Mandi 2 kali sehari tuan-puan sekalian supaya bersih selama 10 tahun 2 bulan 10 hari. Tidak ada apa-apa masalah di belakang dia. Orang panggil bekso tu kan, tak ada. Maknanya apa? Dijaga dengan rapi. Di samping bantuan ibunya sendiri, adik-beradik dia, anak 3 orang. Anak yang kecil tu masa mak dia koma usia 2 tahun, sekarang usia dia sudah 12 tahun nak masuk 13 tahun. Masya Allah, subhanallah. Kita tengok Facebook dia tuan-puan, selalu dia duduk dekat isteri dia sambil monolog.
Tak tahu dah nak doa apa lagi, kecuali sentiasa setiap hari mendoakan, angkat lagi darjat isteriku ya Allah, angkat lagi darjat isteriku ya Allah, angkat lagi darjat isteriku ya Allah. Allah. Dan sebelum isteri beliau meninggal dunia, lebih kurang sebulan yang sudah, ataupun mungkin 2 bulan yang lepas, kalau tak silap ustazah, bermula daripada mungkin bulan 4 ataupun bulan 5, kesihatan suaminya Ustaz Talha, kedua-duanya lebih muda daripada ustazah tiba-tiba kesihatan suami dia merosot. Agaknya menjaga dengan hati, dengan perasaan. Ya Allah, tuan-puan boleh bayang tuan-puan, kita melihat isteri ataupun pasangan yang kita sayang terlantar macam tu, itu satu bebanan kepada jiwa kita, sebab kita tidak berupaya untuk memberikan dia sebarang kekuatan. La haula wala quwata illa billahil aliyul azim. Bukan tak doa 10 tahun tuan-puan. Bukan tak ikhtiar 10 tahun tuan-puan, Allah tak izin, tetap koma. Akhirnya suami jatuh sakit. Orang yang pergi ziarah, sahabat-sahabat yang pergi ziarah, memang terkejut, tak kenal ustaz tu. Seorang ustaz yang nampak sadar lah orang kata, tubuh badan secara fizikal, tapi tiba-tiba jadi kuah kering. Bermula dengan benjolan di leher, lepas tu kena bangun di papah tuan-puan. Jadi semakin lemah, semakin lemah, semakin lemah. Tapi tidak pedulikan tentang kesihatan diri. Sebab apa? Ada isteri nak dijaga. Dan pada satu hari isteri tu meninggal dunia. Zat tengok kawan-kawan hantar gambar, papahlah suami ni dekatkan dengan jenazah isteri. Menung dia tengok jenazah isteri sambil menangis. Dah kebumikan isteri tuan-puan, diuruskan oleh adik-beradik keluarga yang lain, langsung dihantarlah beliau ke hospital HUSM kalau tak silap ustazah, untuk dapat rawatan pula. Lepas beberapa hari diberitakan Ustaz Talha akan ditidurkan kerana kuman dalam tubuh badannya sudah habis menyerah. Masya Allah, subhanallah. Saya rasa dekat nak sebulan lebih juga tuan-puan, ataupun mungkin hampir sebulan ditidurkan. Sehinggalah minggu lepas kami mendapat khabar Allah sudah memilih suaminya yang mungkin dah menanggung beban melihat isteri yang sakit demikian selama 10 tahun, 2 bulan, 10 hari, untuk tidak lagi menderita, insya-Allah. Tidak lagi menanggung beban penderitaan tersebut. Lalu Allah ambil suaminya sekali kembali ke rahmatillah. Dan masya-Allah, saya baca dalam Facebook YB Mumtaz menulis, ini adalah Laila Majnun abad ini, Zarif dan Talha. Bagaimana keluhuran dan keikhlasan seorang suami. Walaupun isteri tak boleh buat apa-apa tuan-puan, tak boleh nak jaga makan minum suami, tak boleh nak menyantuni suami, tapi ingat, dulu kalian ambil isteri itu dengan nama Allah. Ingat, masa wali dia, masa ayah dia serahkan anak perempuan kepada suami, apakah kalian rasa ayah tu tak rasa berdebar-debar nak memberikan anak perempuan yang telah dijaga daripada lahir, daripada merah? Betul ya Hajah Apakah seorang ibu dan ayah tak rasa berdebar-debar nak menyerahkan anaknya pada seorang laki-laki yang tak dikenali? Tapi sebab yakin bahawa akad nikah ini adalah satu perjanjian, satu agreement yang Allah Subhanahu wa taala menjadi saksinya, kerana ini adalah syariat Allah Subhanahu wa taala, maka diserahkan seorang isteri kepada seorang laki-laki yang bergelar suami untuk dijaga, untuk dilindungi. Kena Ustaz Bernasyid ni ada lagu dia tu, ya, untuk dia apa? Untuk disantuni sahabat-sahabat sekalian. Masya Allah, tabarakallah. Ustazah memang menjiwai kisah sahabat Ustazah Zarif. Dekat tak dekat tu tuan-puan, masa Ustazah belajar kat Jordan, adik tu rumah di depan rumah Ustazah, seberang jalan. Seorang adik yang sangat manja.
Ustazah kakak pada dia, senior, manja Zarif ni, Allahu Akbar. Ustazah terkejut dapat berita dia dah lama koma. Berita koma tu lambat sampai kepada ustazah, ya. Ustazah bercadang balik umrah nak ziarah Ustaz Talha. Ustaz Talha dah meninggal dunia masa ustazah dekat sana. Al-Fatihah untuk kedua-duanya, tuan-puan. Setidak-tidaknya pasangan suami isteri ini menunjukkan kepada kita masih ada insan yang terlalu mulia hati dia. Sabar, dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ujian musibah yang berat, dan Allah telah pun menyelamatkan kedua-dua mereka, ya, dengan kematian husnul khatimah, insya-Allah. Itu tanggapan kita, insya-Allah. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitanir